Okey, baik. Seterusnya tu Ya. pada minggu lepas Tular ada dakwaan ugutan yang diterima oleh saudara Ngakomen. Jangan cabar Islam. Ugutan terhadap Ngakomen tu. Ada komen sikit berkenaan ni. Komen saya pertama sekali, Ngakomen kena berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Ini penting, kan. Keduanya, mereka yang react kepada kenyataan Ngakomen juga perlu menggunakan akal juga, kan. Kalau misalnya kita tak puas hati kerana kita beranggapan Ngakomen tidak menggunakan akal bila mengeluarkan kenyataan, jadi jangan pula kita bertindak balas dengan juga tidak menggunakan akal, kerana apa yang Ngakomen lakukan hanya untuk mendapat sokongan masyarakat Cina khususnya. Tetapi bila kamu bertindak balas dengan mengeluarkan nota ugutan dan sebagainya, dihantar pula tu bukan ke rumah Ngakomen, dihantar ke rumah ibu bapa dia, kan. Kamu melakukan satu kesalahan jenayah. Dan kalau misalnya kedapatan, pihak polis kita ni bukan cikai-cikai ni, tuan-tuan. Ini bukan zaman Amir Bado. Zaman Amir Bado lain lah, benda yang terang pun dia tak nampak. Tapi pasukan polis kita ni, dia boleh tahu, dia boleh tahu akhirnya siapa yang mengeluarkan ugutan dan sebagainya. Dan akhirnya jika dihadapkan ke muka pengadilan, tak pasal-pasal kita yang tak ada kena-mengena, semata-mata gatal tangan tulis nota ugutan dan sebagainya, kita pula didakwa di mahkamah. So be rational, jangan kita cepat sangat bertindak balas dengan tidak menggunakan akal. Kita gunakan nafsu perasaan kita, kan. Sepatutnya apa yang dilakukan, khususnya orang Melayu, kan, bila Ngakomen buat kenyataan untuk tarik minat bangsa dia ataupun memperjuangkan hak bangsa dia, apa yang kita orang Melayu perlu buat ialah kita bantah. Kita bantah menggunakan kaedah-kaedah yang selaras dengan undang-undang. Tak perlu kita nak buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita ni disabitkan sebagai penjenayah, kan. Tak bijak, last kali kita pula yang kena, padahal kita bantah benda yang betul. So buatlah bantahan tu menggunakan saluran yang betul, kan. Buat bising, nyatakan ada media sosial dan sebagainya. Janji jangan terlebih macam Perikatan Nasional buat. Perikatan Nasional ni dia suka tambah garam, benda yang tak ada dia tambah. Benda tak betul lah, kan. Jadi jangan pula kita memfitnah, jangan pula kita sampai ke tahap mengadakan bak kata orang tu perkara-perkara yang tidak ada. Okey. Okey. Ada tuduhan yang dilemparkan, perkara atau insiden ni dilakukan oleh orang-orang UMNO tu. Mungkin tu ada komen sikit. Orang UMNO belum gila lah nak buat kenyataan-kenyataan ataupun ugutan-ugutan sedemikian rupa, kan. Kita ada mesyuarat kabinet, kita dah lahirkan rasa tidak puas hati kita dalam mesyuarat majlis kerja tertinggi. So perkara yang kita tak puas hati tu dibawa dalam mesyuarat kabinet. So Datuk Seri Zahid pun dah bangkitkan, dah pun nyatakan pendirian kita. Sisa Agung UMNO pun dah nyatakan pendirian kita. Kita ada saluran kita. Kita tak perlu nak buat nota ugutan dan sebagainya, kan. Okey. Okey tu. Dengan Ketua Penerangan Bersatu menyelar Fahmi Fazil supaya tidak bodohkan pengamal media. Kita nak beritahu dengan Razali ni, sebenarnya yang memperbodohkan pengamal media ni Muhyiddin and the gang, Mahathir and the gang. Dua-dua ni geng dia. Kalau nak ikutkan hari ni, bagi saya lah, Wabi Fahmi Fazil ni sangat toleran, sangat bertimbang rasa kepada pengamal media. Apa yang dilakukan oleh Wabi Fahmi Fazil hanya memperketatkan apa yang dipanggil sebagai kod tata etika kewartawanan supaya bersesuaian dengan kehendak zaman. Kehendak zaman sekarang ni, zaman TikTok, zaman Facebook, zaman Instagram dan sebagainya. Sudah pastilah kod tata etika kewartawanan ni perlu
dikemas kini. Takkan nak ikut yang lama. Yang lama dulu zaman dia orang punya, kan, kalau nak ikut zaman Mahathir dulu, kan, lagilah kita tengok Harakah jual surat khabar pun tak boleh jual kat public, kan, kena jual kat ahli saja. Hari ni Harakah bebas dijual. Dulu kalau Harakah tulis silap sikit 3 bulan 6 bulan gantung. Roket tulis silap sikit 3 bulan 6 bulan gantung. Suara Keadilan berapa kali kena ban, kan? Zaman Muhyiddin jadi Menteri Dalam Negeri, lagi jahanam. Saya sebagai pengamal media sosial, saya buat laporan SPRM. Keluar pejabat SPRM je, saya punya Facebook disable oleh puak-puak ni. Malam tu saya punya Instagram telah disable ataupun ditutup terus. Bukan macam dia orang ni setakat dia punya kandungan-kandungan yang berbau hasutan, yang boleh mendatangkan perbalahan antara kaum, yang itu saja diturunkan. Saya punya Facebook disable, ya, saya punya Instagram malam tu disable. Malam saya buat report SPRM berhubung salah laku Azmin Ali dan juga berhubung kes semburit Azmin Ali di Hotel 4 Point Sandakan. Kemudian keesokan harinya saya punya YouTube pun ditutup terus. So sebelum Ghazali ni, Ketua Penerangan Bersatu ni, nak cerita tentang seolah-olah macam YB Fahmi ni, bak kata orang tu tidak berlaku adil kepada pengamal media, cuba nak bodohkan. Beritahu dia yang bodoh dan bangang tu ialah bekas pengurusi Bersatu dan juga Presiden Bersatu sekarang. Inilah orang yang telah menzalimi dan menutup mulut kami untuk bersuara dulu. Dan jangan lupa, zaman Perikatan Nasional Memerintah, kita baru tanya sikit. Contohnya saya tanya dengan YB Khairi Jamaluddin tentang yang expired, betul ke tak betul. Saya didakwa dan saya disaman. Di mana letaknya apa yang dipanggil sebagai kebebasan bersuara zaman Perikatan Nasional? It's total bullshit, kan? Hari ini YB Khairi Jamaluddin mempertikaikan kenapa Datuk Seri Anwar menggelarkan sesetengah orang yang membuta tuli menyokong Perikatan Nasional ni sebagai walaun. Kemudian dia petikai pula Muhyiddin pula, kenapa panggil dia orang ni walanun. Saya nak beritahu YB Khairi Jamaluddin, sebelum dia nasihat orang, jangan melabelkan orang. Saya nak beritahu dari mana saya dapat gelaran Lobak Man ni. Saya dapat gelaran Lobak Man ni daripada Khairi Jamaluddin. Jadi kalau sendiri pun cakap tak serupa bikin, suka melabel orang, konon-kononnya macam kita ni tak ada otak, dia je seorang yang pandai. So tak payah duk sembang lah, kan? Tak payah duk sembang. Sendiri tu kena betulkan diri sendiri. Saya nak beritahu hari ni, kesan daripada apa yang kamu buat dulu. Ada berapa ramai cikgu-cikgu, cikgu-cikgu kaki tangan kerajaan yang hari ni terpaksa berhadapan dengan tindakan disiplin, tindakan tata tertib kerana mereka tak nak ambil vaksin, kerana dulu kamu memaksa vaksin. Kamu telah menyebabkan ramai yang bakal kehilangan ataupun peluang untuk kenaikan pangkat, bakal kehilangan peluang untuk naik dalam naik grade dan sebagainya. Dan ini masih lagi, hari ini ada 23 orang. Saya nak beritahu, hari ini ada 23 orang yang telah kita kumpulkan. Mereka ni adalah mereka-mereka yang tidak mahu mengambil vaksin kerana mereka tidak ada sijil vaksin. Hari ini mereka didiskriminasi. Jadi saya harap Menteri Pelajaran hari ini, tolong bantulah tengok cikgu-cikgu kita yang didiskriminasi zaman dulu ni, sehingga hari ni masih ada lagi yang baru-baru ni terima 23 hari bulan Mac, 23 hari bulan Februari yang lepas. Ada juga yang masih menerima surat akibat daripada mereka ni tidak
Cukuplah kita belajar melalui pengalaman zaman kegelapan Muhyiddin Yassin ini. Janganlah kita bawa zaman kegelapan ini di zaman kerajaan Madani ini. Jangan ada cikgu-cikgu kita ni kerana mereka tak mau mengambil vaksin, mereka ni dianaktirikan. Mereka ni tidak mempunyai peluang untuk kenaikan pangkat. Ada yang dah dapat surat tawaran pencen dibatalkan. Jadi saya harap sangat Menteri Pelajaran dapat meneliti perkara ni. Jangan sampai kezaliman yang berlaku zaman Muhyiddin, zaman Khairi Jamaluddin diteruskan pada zaman sekarang. Kita harap sangat.